Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu kena habaq, okey, siapa yang belum subscribe lagi silakan subscribe. Kalau kata siapa yang tak subscribe lagi, subscribe lah. Okey, 2 kali ulang lah. Okey, hari ni kita akan bercakap pasal filem Mencari Rahmat. Filem ni filem yang lama sangat, tahun 2017. Kita tahu ketika tu sebelum Covid kan, filem ni berputar-putar. Dia pergi berjalan tapi tak pernah singgah kat Pawagam. Dan akhirnya pada tahun 2020 tak silap, diorang cuba untuk masuk ke Pawagam, tapi sayangnya disebabkan oleh COVID-19, filem ni gagal juga. Dan akhirnya filem ni release dekat channel Mubi, dekat aplikasi Mubi. Dan aku berpeluang untuk menonton filem ni, dan aku boleh cakap yang filem Mencari Rahmat ni adalah sebuah filem yang gila. Memang aku tak pernah jumpa lagi filem-filem yang macam ni dalam filem perfilman Malaysia. Dan bila aku tengok Mencari Rahmat ni, dia macam mengubah persepsi aku bahawa okey, rupanya ada juga filem-filem yang bagus yang orang jarang perkatakan. Okey, macam yalah, filem Mencari Rahmat ni kan filem yang selalunya orang-orang seni, orang yang memahami filem-filem yang style macam ni kan, dia ada golongan tertentu. Yang minat filem macam horror ke apa ke, dia ada golongan dia. Macam ni ialah filem yang selalu dipuji oleh pengkritik apa semua. Dan aku rasakan aku sebagai orang yang mungkin kurang menggemari filem macam ni, dah start jatuh cinta dengan style filem macam ni selepas menonton filem Mencari Rahmat. Okey, sebelum kita bercakap lanjut lah pasal Mencari Rahmat ni, intro lah dulu. Okey, Mencari Rahmat ni berkisar pasal Razak. Okey, Razak lakonan Namron. Okey, Razak ni dia selalu menggunakan alasan rahmat. Okey, macam contohnya dia nak pergi sana sini, dia gunakan rahmat, ada hal dengan rahmat lah, padahal rahmat ni tak wujud pun. Okey, lepas tu same goes with watak Amirul Effendi, iaitu Azman pula selalu gunakan alasan Bunyamin. Okey, so diorang hidup dengan karakter fiksional yang mana sebenarnya menjadi alasan untuk depa keluar daripada benda-benda yang depa tak suka. Okey, let's say kalau depa tak suka nak buat macam ni, okey, contohnya ada perkara yang diorang tak mau buat tapi disuruh buat, tapi diorang akan gunakan alasan, contohnya pergi jumpa Bunyamin sakit ataupun Razak sakit. So cerita dia macam tu lah. Diorang dua ni memang kuat menipu. Okay, so the story goes when Azman perasan yang Razak sebenarnya ada adik. Okay, ada adik, bukan adik lah, maksudnya ada budak bawah umur yang berumur 19 macam tu, yang mana dia baru cerita. Dan apa yang si Azman ni buat ialah dia menyamar sebagai Razak, dia menyamar sebagai Rahmat, padahal Rahmat tu tak wujud langsung pun. Dan benda tu lah jadi macam kucak-kacirkan filem ni, sebab ramai orang menyangka bahawa Rahmat tu wujud. Okey, tapi sebenarnya dalam filem ni Rahmat tu hanyalah sebuah karakter fiksyen. Okey, filem ni bermula dengan permulaan yang pada aku mungkin orang-orang seni je kot faham. Sebab pada aku dalam minit awal tu, sebelum watak Adibah Nur masuk apa semua tu, aku macam apa benda yang dia duk bersembang ni sebenarnya. Aku tak dapat nak catch up the whole story. Dan waktu tu aku rasa macam filem ni tak best lah. Tapi bila start watak Adibah Nur, watak beberapa orang lagi masuk kan, waktu tu the story starts to develop very very well. Dan aku rasa macam it's getting interested. Aku start faham dah, rupanya Razak ni rupanya adalah dia ada melakukan penipuan dia. Lepas tu si Azman pula dengan cara penipuan dia kan. Dan benda tu is blend well dan menjadikan filem ni lebih berserabut. Serabut ni maksudnya memang diorang sengaja buat macam tu supaya in the end dia jadi macam ala-ala twist filem P.Ramlee Keluarga 69. Dia macam, kalau siapa tengok Keluarga 69 kan, yang filem P.Ramlee tu, faham lah style dia macam tu. Dan yang uniknya filem ni, dia punya pace memang sangat biasa. Jadi macam
dia pergi secara elok je. Maksudnya kita tak adalah nak rasa bosan ke apa, tapi benda tu cantik tau. Dia macam, aku tak pernah tengok lagi style filem yang macam ni dalam industri filem Malaysia ni. Dan Mencari Rahmat ni adalah sesuatu yang cukup rare lah. Dan memang tidak hairan lah filem ni diperkatakan ketika filem ni masih belum ditayangkan dekat Pawagam lagi kan. So memang aku salute lah dengan filem ni. Dan ini adalah filem yang cukup baik. Dan ada banyak perkara lagi yang menjadikan filem ni adalah filem yang korang mesti tonton. Satu filem ni kalau korang tonton, kalau hampa tonton filem ni, okey, korang kena relax sikit. Sebab filem ni menggunakan dialog yang boleh dikatakan 99% bahasa Melayu yang nak kata standard. So dia macam, kan selalu kalau kita bercakap, macam aku bercakap pun kadang-kadang aku mix bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tapi filem ni dia gunakan filem laras bahasa yang seolah-olah baca buku. Dia macam skema sikit, tapi cantik tau. Bila kita tengok filem ni menggunakan dialog-dialog yang macam tu, walaupun some of the dialog sebenarnya lebih kepada translation kepada ayat dalam bahasa Inggeris. Aku tak tahu, mungkin sebab filem ni adalah adaptation daripada play dekat luar negara kan. Jadi mungkin ayat-ayat dialog bahasa Inggeris itu dimelayukan secara penuh, dan itu menyebabkan ada beberapa dialog dalam filem ni kelihatan macam direct translation. Kan, macam kalau in real life kita mungkin tak bercakap kot dialog macam tu, dan rasanya agak janggal. Tapi the way setiap karakter portray setiap watak, okay, aku rasa cukup cantik kan. Amir Afendi, Namron kan, Adi Bahno, kita ada macam-macam lagi pelakon-pelakon dalam filem tu. Dan dia punya dialog memang cukup cantik tau. Dia macam tak ada seorang pun yang akan bercakap dengan dialog yang fully ada mix between English and Malay, kecuali watak Adi Bahanur. Adalah satu dua ayat yang menggunakan bahasa Inggeris, tapi kebanyakannya akan menggunakan dialog bahasa Melayu yang pada aku cukup unik. Dan kalau siapa yang mungkin nak rasa macam tak natural lah filem Mencari Rahmat, memang tak. Sebab aku rasa feeling Mencari Rahmat ni, point nombor 2 ialah seperti melihat sebuah persembahan teater tetapi dalam bentuk filem. Tak, bila filem ni dia the whole movie tu dia berlaku dalam rumah sahaja. Ada dua rumah, dan setiap tempat tu dia macam kita tahu ni scene ni kalau atas pentas, okey, habis satu scene, habis satu scene. Dan dia tak ada lah bergerak move pergi ke banyak tempat, sebab dia macam apply the principle of pentas. Tahu, dia macam kita tengok filem ni seolah-olah kita rasa macam kita tengok filem yang sedang berada di atas pentas. So benda tu menjadikan Mencari Rahmat ni cukup unik. Dan aku rasa tak pernah lagi aku tengok filem yang menggunakan style yang macam tu. Dan benda tu menjadikan Mencari Rahmat ni sesuatu yang korang perlu tengok Aku tak nak cerita lebih pun payah. Sebab the way they tell story memang sangat-sangat unik. Dan aku rasa filem Malaysia aku tak pernah lagi sampai secantik ni dari untuk filem yang berseni lah kan. Dan dia punya style of editing, style dia punya lakonan, cuma adalah beberapa part dari segi kamera tu macam nampak lemah sikit. Satu dua tempat lah macam aku rasa pelik lah. Dia punya editing tu macam pelik sikit kan. Tapi tak apalah, sikit satu dua tempat yang lebih kurang kita panggil cala lah. Macam cala, tapi kita tidak merosakkan the whole movie. Dan aku rasa walaupun adalah kekurangan, especially di bahagian first act yang diorang duk bersembang awal-awal tu yang tak apa-apa, aku pun kurang faham. Mungkin sebab aku bukan orang yang memahami filem berseni kot, jadi aku gagal nak faham lah dekat situ sikit. Tapi the way dia orang pergi ke depan tu, okay, dia membuatkan kita makin memahami. Dan aku rasa bila selepas aku tonton filem Mencari Rahmat ni, aku nak cari filem yang asal dia, yang English. Tapi sayangnya bila aku Google, tak ada tempat yang aku boleh tonton secara legal. Tapi mungkin aku harapkan aku akan jumpa, dan filem tu mungkin akan masuk dalam Netflix ke, akan masuk dalam Mubi ke, akan masuk dalam Amazon Prime ke. Satu hari nanti dah aku tonton. Okay, so aku recommend filem ni. Memang aku boleh bagi filem ni 4.5 star. Okay, kalau nak bagi full 5 star pun aku boleh bagi, sebab ini antara filem yang cukup rare dan percubaan yang aku rasa kalau siapa tak tonton dan tak lagi macam berkata yang industri kita ada orang-orang yang bagus, memang rugi kan. Dan aku rasa it's time for Malaysian cinema untuk
untuk keluarkan something yang macam ni, dia tak macam terlalu heavy macam kita tengok setengah filem yang berkonsep art, berkonsep seni ni. Ada setengah orang kita tak boleh pi, mungkin dia rasa mengantuk sebab orang yang macam aku taklah memahami sangat filem-filem seni ni, filem yang senyap. Kadang-kadang kita watak-watak dia macam bergerak tidak macam filem-filem contoh macam Polis Evo ke, macam Hantu Kak Limah ke, kan. Tapi macam Mencari Rahmat ni dia di tengah-tengah. Dia macam so-so, tapi the way they treat penonton yang bukannya memahami seni dan penonton yang memahami seni tu sama. So dua-dua boleh enjoy dia punya kekuatan, dan itu menjadikan Mencari Rahmat ni filem yang cukup bagus. Kalau nak bercakap pasal kekurangan filem ni, aku rasa tak ada lah kot. Mungkin aku cakap bab yang aku cakap tadi je lah. Dan aku rasa itu sajalah pendapat aku berkenaan dengan filem Mencari Rahmat ni. Korang boleh tonton filem ni dekat Mubi. Okay, aku rasa berbaloi kalau korang langgan apa ni, RM10 Mubi just to watch this movie. Dan selepas tu nak cancel lah. Tapi aku rasa berbaloi sangat-sangat menonton Mencari Rahmat ni di Mubi. Dan kalau filem ni di Pawagam, aku rasa mungkin takkan pecah panggung, tapi still akan ada kelompok yang meminati filem ni seperti mana aku meminati filem Mencari Rahmat ni. So I really hope that mungkin in the future akan ada lagi style yang macam ni. Sebab agak pelik tau, a mix of theater dengan filem dalam Mencari Rahmat ni. Style yang macam ni kan, agak-agak rare tapi bagus. Okay, aku seronok, aku enjoy. Okay, so itu sajalah review aku berkenaan filem Mencari Rahmat. Okay, kita jumpa lagi di review akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.